A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kasih saudari pengurusi majlis, rakan-rakan pimpinan yang hadir dharma pada malam ini, yang kita raikan calon bagi N18 Kuala Pilah, saudari Zunita Begum. Saya baru sampai daripada Labu. Saya bawa sendirilah. Sebab itu dia slow sikit. Dan saudara Rafizi pun, waktu saya tengah berucap di Labu tadi, beliau baru sampai. Saya baru start, dia baru sampai. Jadi bila saya keluar tadi, dia belum bermula lagi. Saya risau. Baru tadi saudari Zura, kita punya floor manager bagi tahu, saya kena berucap sampai saudara Rafizi sampai. Ini saya baru bagi tahu dekat kawan saya dalam kereta tadi. Beza dulu 2011, 2012 zaman saya baru bermula atas pentas ceramah, dengan sekarang lebih kurang 10-11 tahun kemudian. Dulu memang biasa orang ceramah satu orang 40 minit, 50 minit, sejam. Saya sendiri pun saya ingat-ingat dulu biasa ceramah sampai sejam satu-satu orang berpeluh-peluh kat atas pentas tu. Tapi sekarang ni zaman lain sikit. Orang sekarang ceramah 5-6 minit cukup. Malah dia akan datang pula, Pak Yeh dia akan datang bawa seminit tu kan. Sebab dulu orang nak layan ceramah, dia kena datang. Dia kena datang, dia kena duduk, dia kena dengar. Dan orang-orang yang berceramah dulu, bila dia sampai satu-satu tempat tu, boleh jadi setahun sekali, setahun dua kali je dia sampai. Dia akan gunakan setiap masa yang dia ada untuk berceramah sepanjang-panjangnya. Setahun, 2 tahun kemudian baru dia akan datang lagi tempat tersebut dan berceramah. Dan orang dulu juga bila dia ceramah, yang rekod, dia akan rekod masukkan dalam VCD atau DVD. Ataupun maju sikit dia masuk dalam YouTube. Sekarang 5-6 minit sebab orang masuk dalam TikTok. Takkan kau nak masukkan setengah jam 45 minit ceramah dalam TikTok kan? Orang tak layan macam tu. TikTok ni dia instant. Dia nak tengok maklumat ke, dia nak tengok cerita ke, dia nak tengok ucapan ke, ceramah ke dan sebagainya, dia akan tengok 10 saat, 20 saat, okey tak okey, dia layan sekejap, tapi 5 minit dah lah, cukup lah. Itulah sekarang beza. Jadi bila dia bagi tanggungjawab untuk berucap sampai saudara Rafizi sampai, Labu ke sini sejam. Saya dah risau ni. Tapi insyaAllah okey. Sebab bagi saya, peluang ini jarang-jarang ada. Saya bertugas di sini, di Negeri Sembilan, untuk bantu kempen-kempen kita, terutama sekali Labu. Jadi saya nampak dan saya kutip pengalaman-pengalaman setakat sekarang, rata-rata respon masyarakat itu alhamdulillah baik. Kerana dia tak perlu sebenarnya nak tunggu ceramah politik baru dia nak tahu apa yang dah pun dia dapat nikmati sebagai rakyat Negeri Sembilan. Dia buka pintu pagi-pagi nak cari rezeki, dia dah nampak hasil dasar yang digunakan depan mata dia. Contoh antara lain yang saya ingat paling terkenal, sampai saya Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, merangkap Menteri Ekonomi, dah sampai. Jadi maksudnya saudara Rafizi tadi dia ceramah pun sekejap lah dekat Labu. Saya baru bermula. Jadi dia buka pintu, dia tengok depan mata dia, dia boleh tengok hasil. Sama ada lampu jalan cukup ataupun jalan kampung ni berturap. Ini perkara antara yang asas sekali dalam kehidupan rakyat, keselesaan hidup. Dan jadi satu, orang kata, dasar biasa bagi Negeri Sembilan ini untuk pastikan keperluan-keperluan asas ini sudah pun kita selesaikan.
Jalan-jalan marisnya sampai 8,000 kilometer diturap. Saya pun tak tahu jalan mana lagi yang dia nak turap dekat dalam Negeri Sembilan ni. Begitu juga masuk kepada cerita lain, iaitu antara yang paling selalunya orang akan nampak masalah yang susah nak diselesaikan, iaitu itu saya sebut perkara asas, sekecil-kecil jalan yang sepatutnya tak perlu pun kita nak bahaskan hari ini. Tapi kita juga boleh tengok kepada dasar besar, dasar yang selalunya memeningkan orang, yang jadi tanda aras kepada sebuah dasar baik bagi kerajaan negeri, antara lainnya perumahan untuk masyarakat yang terutama belum ada keupayaan untuk beli rumah. Dan saya tahu Negeri Sembilan ni harga tanahnya tidaklah orang kata rendah. Harga tanahnya sihat sebab dia kawasan ataupun negeri yang membangun dan ada sektor-sektor ekonomi penting. Pelaburan yang dibawa masuk banyak, berbilion-bilion. Tapi dia boleh bina rumah pada harga RM80,000 dan duduk dekat bandar. Bukannya rumah tu dia bina dekat kawasan yang dekat dengan hutan ke, ataupun dia dah di hujung-hujung kampung, asal boleh buat rumah murah, asal ada tanah kosong dia buat. Tak. Dibina rumah dalam Negeri Sembilan ni RM80,000, pembeli kali pertama, dekat dengan bandar, dekat dengan tempat bekerja. Jadi tak perlu sampai nak berhijrah keluar. Ramai, saya pun ramai adik-beradik yang duduk di Seremban, duduk di Senawang, duduk di Nilai, bekerja di KLIA, bekerja di Kuala Lumpur. Tapi sektor ekonomi di Negeri Sembilan ni mencukupi. Itu hanyalah soal pilihan, tapi mencukupi. Kerana ada urus tadbir dan tata kelola yang baik. SPRM kalau nak datang Negeri Sembilan pun dia boleh datang minum kopi, sembang-sembang je lah. Dia nak cek fail terlalu banyak, tak ada. Sebab dia tahu yang tadbir, yang pimpin negeri ini sejak pada awal sampai ke sekarang, antara lainnya adalah bersih, muafakat, sejahtera. Bersih dari segi tata kelola, muafakat dari segi bekerja, dan sejahtera dari segi cita-cita untuk lihat kehidupan rakyatnya. Dan ini adalah hasil daripada keutuhan dan juga keazaman politik yang baik. Sekarang kita jadi sebuah gabungan politik yang cukup unik, yang tak pernah orang sangka akan berlaku dan cukup ditakuti sebenarnya. Bukan apa orang risau kalau gabungan perpaduan ini macam sebelum-sebelum ni, kalau kita tengok bukan tak pernah berlaku. Muafakat nasional ada, Perikatan Nasional ada, dan banyak gabungan-gabungan politik. Tapi selalunya tidak begitu baik. Ia menimbulkan keadaan yang tidak ada kejaminan dari segi kestabilan. Berbeza kali ini, kalau kita tengok, dulu Perikatan Nasional waktu dipimpin oleh Muhyiddin sebelum Datuk Seri Ismail Sabri ambil alih, bila berlaku pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, bertembung. Barisan Nasional, Perikatan Nasional akan bertembung. Beza sekarang beza sekarang bila berlaku pilihan raya kecil, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dia tak bertembung, termasuk di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni kalau orang jahat dia datang, dia cucuk mudah lah. Dia kata 50-50, buat apa nak bergabung? Salah satu ni akan ada peluang yang cerah. Buat apa nak kekalkan susunan sebegini? Tapi tak ada pihak yang ambil kesempatan, tak ada pihak yang kita tengok cuba nak timbulkan kegusaran dan ketidakstabilan politik, termasuk di Negeri Sembilan ini. Sebabnya kita tahu 5 tahun yang lepas, sejak daripada 2018, kemudian berlaku pengkhianatan besar 2020, sehinggalah kepada hari ini, negara kita dilanda dengan banyak cabaran. Dengan COVID-nya, dengan
sesakan ekonominya, dengan rakyat yang angkat bendera putihnya. Ada banyak perkara-perkara yang berlaku dan sayang sekali orang politik juga tak selesai urusan kita pada waktu itu. Pertelagahan kita, pertelingkahan kita mengheret rakyat dalam keadaan yang cukup tidak enak. Malah orang pada waktu di mana ada perintah kawalan pergerakan dan sebagainya, rakyat waktu itu keluar untuk protes. Jangan lupa, ini berlaku sepanjang 5 tahun yang lepas. Sewaktu kita berhadapan dengan banyak keadaan yang getir. Adakah kita nak biar ini jadi identiti politik kita sekarang? Tidak. Kita tahu yang diperlukan kestabilan dan kesepakatan kita dalam mentadbir negara. Dan kita terjemahkan ke dalam negeri. Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor. Ini 3 asas tapak kita. Kita kekal dan kita pertahankan. Kemudian kita ada negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu. Orang kata mission impossible. Tapi sebenarnya saudara-saudari, tak ada yang impossible. Kalau rakyat dalam negara kita boleh nilai dengan baik, boleh ambil keputusan politik yang wajar, boleh fikir dengan masak-masak, terutama golongan muda yang hari ini terdedah dengan banyak maklumat di hujung jari, yang boleh buat pilihan politik mengikut pemikiran sendiri. Dia ada akses kepada maklumat tanpa dia perlu tergantung harap kepada dakyah-dakyah yang datang entah daripada mana ni. Maka rakyat akan tahu bahawa pilihan yang paling baik adalah untuk memastikan ada kesinambungan dari segi pentadbiran di peringkat pusat sehingga ke peringkat negeri. Apa agenda yang digerakkan oleh kerajaan di peringkat pusat itu boleh diserap kepada agenda-agenda di peringkat negeri. Bukan sedikit yang kita bangunkan. Tak pernah berlaku hanya dalam tempoh 7 bulan, satu demi satu agenda ekonomi diperkenalkan. Sejak daripada belanjawan madani sampailah yang paling baru sekali, agenda inisiatif ekonomi madani, untuk tujuannya memperkasakan rakyat. Dan kita harus tahu dan kita harus bagi tahu kepada yang lain-lain, ini bukan kerajaan yang ambil sikap sambil lewa dalam memerintah. Bukan yang ambil sikap buat dulu fikir kemudian. Ini kerajaan yang mana dia tahu keutamaan sekarang yang paling pertama sekali adalah mengeluarkan rakyat daripada sekarang ini. Keadaan di mana ekonomi itu masih belum kita dapat rasa di peringkat rakyat itu sendiri, poket rakyat. Kita ada pertumbuhan ekonomi yang cukup sihat. Inflasi kita turun dengan baik. Harga makanan terkawal. Tapi rakyat masih belum lagi dapat rasa dengan sebegitu, orang kata dengan sebegitu jelas. Yang dia boleh betul-betul nampak. Belum. Sebab ia masih dalam peringkat permulaan. Asasnya baru kita letak. Sekarang adalah waktu untuk kita pastikan bahawa ianya boleh diteruskan. Jangan ada yang datang nak sekat-sekat, nak ganggu-ganggu. Termasuk di peringkat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan baru 5 tahun bawah harapan. Hari ini kita ada perpaduan. InsyaAllah tertubuh kerajaan ini, semua orang ada peranan masing-masing. Maka bantu satu sama lain dan sambung apa yang telah kita mulakan supaya kesannya kita boleh nampak sejak daripada awal kita bermula sehingga sekarang. InsyaAllah ini sahaja yang perlu kita bagi tahu pada rakyat di luar sana. Jangan kita takut untuk kita kekal dan pertahankan perpaduan dan harapan di Kuala Pilah dan seluruh Negeri Sembilan. Saya minta yang ini dahulu buat masa sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.